Hai guys, selamat kembali ke Kubi-Gubi Goa. Anda bersama saya Ekram. Antara topik perkongsian yang menarik untuk saya kongsikan ialah kawasan-kawasan dengan kisah misteri di sekitar Malaysia. Saya pernah buat sungai, saya pernah buat air terjun, dan sekarang kita akan lihat kisah-kisah misteri di sekitar gua di Malaysia ni. Bayangkan ada sebuah gua terpencil yang terletak di Sabah. Tiada orang sepatutnya ada di sana. Tapi penduduk melaporkan kononnya mereka melihat seekor makhluk berkepala kambing duduk bertenggek di depan pintu gua. Begitu juga dengan kisah sebuah gua yang kononnya dikaitkan dengan makhluk mitos Sang Kelembai. Itu adalah misteri-misteri yang akan saya kongsikan pada hari ini. Menarik, hari ini kita akan melihat 5 gua dengan sejarah dan kisah misteri di Malaysia. 5 gua dengan sejarah dan kisah misteri di Malaysia. Gua pertama ialah Gua Gunung Senyum, Pahang. Ini adalah sebuah gua batu kapur. Bayangkan keadaan gua ni sangat besar. Di dalam gua ni ada 18 lagi gua, masing-masing dengan nama sendiri. Ada gua yang terlalu sempit sehinggakan pengunjung terpaksa merangkak untuk masuk. Ada cerita yang unik bagaimana gua ini mendapat namanya. Bukan gua ni pandai tersenyum, tidak, tapi sekitar tahun 1863 sehingga tahun 1892 bila almarhum Sultan Ahmad yang memerintah Pahang di dalam perjalanan ke Kuala Kerau tiba di kawasan gua ni, Sultan Ahmad bertanya nama gua ni kepada pengikut-pengikutnya. Mereka tidak tahu nama gua ni, tapi hanya tersenyum-senyum. Untuk mengelakkan rasa malu, mereka pun menjawab ini adalah Gua Senyum. Kisah misteri gua ni berlaku sekitar zaman silam Tanah Melayu dahulu, bila seorang pemikat burung dikenali sebagai Tok Long mahu mengahwini seorang puteri bunian. Tapi sebelum berkahwin, puteri tersebut perlu memenuhi 3 syarat. Syarat pertama, dia perlu bersiram di Gua Kolam Ketujuh, salah sebuah gua di dalam Gua Gunung Senyum. Syarat kedua, puteri tersebut perlu mengeringkan badan dia di Gua Angin. Dan syarat terakhir pula, dia perlu mandi bertemankan cahaya bulan di Gua Terang Bulan. Selepas syarat tu dipenuhi, barulah dia dibenarkan untuk berkahwin dengan Tok Long. Tapi kisah perkahwinan mereka ni berakhir dengan tragis. Sejurus selepas berkahwin, Tok Long pun mendapat kelebihan merawat orang. Tapi dari hari ke hari tinggal di dalam gua, dia berasa rindu untuk bertemu keluarga di kampung. Tok Long kemudian meminta kebenaran dari Puteri Bunian untuk pulang ke kampung. Puteri Bunian membenarkan, tapi dengan satu syarat. Tok Long perlu pulang dalam masa 1 bulan. Dan pulanglah Tok Long ke kampung halamannya. Hati gembira dapat kembali ke pangkuan keluarga, tapi Tok Long lupa pasal janjinya untuk kembali selepas 1 bulan. Bila dia bergegas ke gua tersebut, Puteri Bunian tadi sudah pun tiada. Kecewa dengan pemergian Puteri Bunian tu, Tok Long menunggu istrinya kembali semula sehinggalah dia meninggal dunia dan dikebumikan di gua makam Tok Long. Gua seterusnya ialah Gua Kota Gelanggi, Pahang. Kisah yang berlaku di Gua Kota Gelanggi ini agak menarik bila ia melibatkan seekor makhluk mitos yang dikenali sebagai Sang Kelembai. Mengikut cerita rakyat, gua-gua di sini terbentuk akibat dari pergaduhan yang berlaku di antara Raja Muda Mambang dan juga Putra Raja Rembau disebabkan berebut puteri Datu Indra Raja Laut. Maka berlakulah satu pertempuran yang epik di dalam gua ni, siap dengan keris terbang dan juga ilmu persilatan yang lain. Kebetulan pula pada waktu itu Sang Kelembai berada di sekitar sana. Dia terdengar pertempuran di antara mereka. Sifat Sang Kelembai ni pula, dia tidak suka dengan bunyi bising di dalam hutan dan tugasnya ialah untuk menjaga keamanan di sana. Dia kemudian menukarkan semua yang ada di sana pada waktu itu menjadi batu, membuatkan keadaan sunyi sepi sebelum dia meneruskan langkah mengelilingi hutan. Itulah kalau hari ini ada batu-batu di dalam gua tersebut terbentuk seperti seorang manusia ataupun ada yang berbentuk binatang. Ini disebabkan itu semua disumpah oleh Sang Kelembai. Kisah yang lain pula menceritakan di dalam gua ni sebenarnya ada sebuah kota yang terletak jauh ke dalam. Kebanyakan orang tidak akan dapat menemui kota ini. Hanya mereka yang bernasib baik sahaja. Kepada mereka yang tidak bernasib baik, mereka akan tersesat dan tidak dapat keluar. Tapi kisah ini hanya dianggap kisah rakyat dan dongeng semata. Disebabkan sehingga hari ini tiada siapa yang dapat betul-betul masuk ke dalam dan menjelajah disebabkan oleh keadaan yang gelap dan membahayakan. Berkemungkinan kisah kota inilah yang menjadi asas kepada nama gua ini, Gua Kota Gelanggi. Seterusnya ialah gua yang terletak di negeri Bawah Bayu, Sabah. Gua Madai.
sebuah kota yang terletak di daerah hutan simpan Madai Baturong, sebuah kawasan 13 km jauh dari Pekan Kunak, Sabah. Penampakan mistik dan Gua Madai bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi penduduk tempatan di sini. Penampakan seorang wanita berambut panjang dan berpakaian serba hitam sering kelihatan keluar dan masuk dari sini. Itu belum cerita lagi tentang penampakan manusia berkepala kambing bertenggek di atas batu di mulut gua. Masyarakat sekeliling percaya gua tersebut dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Itu adalah rumah mereka. Menambah misteri di sebalik rumah makhluk gaib ini, di dalam gua itu lagi ada batu-batu yang disusun seperti perabot, seperti kerusi dan meja. Apa yang menarik, gua ini juga menjadi tempat penduduk tempatan mengambil sarang burung layang-layang untuk dijual. Kita boleh bayangkan, hanya mereka yang berani sahaja mahu masuk ke dalam. Sebab bayangkan, kalau di mulut gua pun ada penampakan-penampakan pelik, apatah lagi makhluk-makhluk yang ada di dalam. Itulah kisah misteri di sekitar Gua Madai, Sabah. Gua seterusnya dan gua terakhir kita pada hari ini ialah Gua Nia dan Gua Dagang di Sarawak. Dari Sabah kita terbang ke negeri jiran di Sarawak. Ini bukanlah kisah seram atau menakutkan, tapi lebih kepada kisah sejarah yang menarik dan boleh dianggap sebagai misteri. Mungkin gua yang paling bersejarah di dalam senarai ini. Apa tidaknya pernah ditemui di sini bukti-bukti manusia zaman prasejarah yang hidup di sini sekitar 65,000 tahun dahulu. Ini menjadikan gua ini terkenal di kalangan ahli arkeologi dari seluruh dunia. Antara yang ditemui ialah rangka manusia, dan bila dikaji, rangka manusia ini datang dari Afrika. Penemuan ini memperkenalkan satu teori di kalangan komuniti arkeologi yang antara golongan pertama datang ke Sarawak ialah orang dari Afrika. Penemuan mereka ni menerima sambutan yang baik daripada masyarakat yang menetap di kawasan tersebut, terutamanya di kalangan kaum Dayak. Namun begitu, masih banyak misteri lagi yang belum dirungkaikan tentang sejarah masyarakat prasejarah di sana, dan mungkin Gua Nia dan Gua Dagang itu sendiri menyimpan rahsia yang menunggu untuk dirungkaikan. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah topik perkongsian kita pada hari ini. Saya ada satu soalan untuk anda. Di antara gua-gua di dalam senarai ini, mana satu anda rasa kisahnya paling menarik? Dan kalau anda mahu saya rungkai lagi kisah-kisah misteri di sekitar Malaysia ni, tinggalkan juga pendapat anda di ruangan komen di bawah. Kalau anda rasa video ni menarik dan bermanfaat, pastikan anda like, share dan subscribe. Pastikan anda tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami memuat naik video. Begitu juga dengan butang follow di Facebook. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kubi-Kubi Go, menarik setiap hari. Open to us now. Our eagerness to share its meaning is not governed by the efforts of others. We go into space because whatever mankind must undertake, we men must go to I therefore ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project